Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi fadlihil 'amin wa id manna 'alaina bi Muhammadin afdalul khalqi fahadana ila dinil haqq واهدنا الصراط المستقيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang saya muliakan pengurusi Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang dan seluruh jawatan kuasa Surau An-Nur, dan para jemaah sekalian, jemaah yang berada di Surau An-Nur, di Qaryah Surau An-Nur ataupun di mana sahaja, sedang alhamdulillah kita sedang bersiaran langsung terus di FB page Surau An-Nur dan juga di FB page Abu Salim Al-Matanji dan juga di YouTube. InsyaAllah mudah-mudahan kuliah maghrib yang kita laksanakan secara online ini mendapat manfaat kepada semua insya-Allah dalam perkongsian ilmu dan perbahasan ilmu insya-Allah. Mudah-mudahan amal kita sentiasa diterima oleh Allah Taala Azza wa Jalla. Baik. Kita akan sambung kitab Riyadhus Shalihin yang mana masih lagi menceritakan Ka'ab ibn Malik. Sebelum itu tertarik dengan satu kenyataan akhbar. Kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Distro Awani tentang fakta sains. Hari ini saya terbaca tu, jadi rasa nak mengulas juga sedikit sebagai tambahan ilmu untuk kita. Yang mana dalam kenyataan Distro Awani menyebut fakta oksigen, tentang fakta oksigen ni, yang mana pada hari ini iaitu 1 Ogos, yang mana dahulunya pada 247 tahun yang lalu disebut, dia katakan, yang mana saintis-saintis sekitar Eropah menjalankan kajian masing-masing mencari tentang bab kewujudan oksigen. Jadi mereka mencari hubung kait antara pembakaran dan juga pengaratan dengan udara berdasarkan teori phlogiston yang dikemukakan oleh Joachim Beccher. Tak tahulah sebut namanya pun agak sukar sikit. Baik. Jadi kajian ini kalau kita lihat disebut dalam artikel ataupun fakta berita ini, disebut yang paling awal ditemui kaedah ataupun oksigen dalam udara melalui proses pembakaran ini pada tahun 1774. Iaitu siapa dia yang menemuinya, iaitu saintis Perancis yang bernama Antoine Laurent Lavoisier. Namanya pun susah juga nak sebut. Okey, baik. Cuma saya nak sebut fakta tentang proses oksigen dalam Quran disebut dengan jelas. Ini fakta yang disebut pada 1400 tahun yang dahulu. Jadi maknanya kita sebagai orang Islam kena perlu kaji Quran ini daripada semasa ke semasa mengikut suasana ataupun mengikut zaman masing-masing. Sebab Quran itu mendahului, sebab itu para ulama sebut Quran itu mendahului 1000 tahun ke hadapan daripada kita.
Kalau kita lihat yang dibahas ataupun disebutkan oleh Astro Awani ni, yang mana kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyebut aywaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar, yang mana Allah sebut yang mana adakah seseorang di antara kamu suka tak kalau memiliki satu kebun, yang kata Allah Ta'ala, yang mana dalam kebun itu antakuna lahu jannah, ada taman dalamnya, yang mana taman kebun itu dikatakan apa dia? Adanya nakhil. Nakhil ini apa dia? Daripada pokok tamar. Disebut juga lagi wa'anab, dan ada pohon-pohon anggur pula dalam tu. Kemudian ada pula tajri min tahtihal anhar, dalam kebun kita tu ada anak sungai yang sedang mengalir. Allah, cantik nak sebutnya. Kalau kita boleh bayangkan keadaan itu, kita kata oh syok, boleh ada kebun macam tu. Sebab tu kalau kita tengok kebun yang ada air, ada sungai dalamnya tu, tanah tu, kalau orang jual tu memang mahal. Dah. Lalu sebut lagi Allah Ta'ala kata apa? Lalu kita min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat, yang mana semuanya itu yang menjadikan apa lagu itu, segala jenis buah-buahannya ada dalam tu. Lalu Allah Ta'ala menyatakan lagi wa asabahul kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa'u fa asabaha 'isarun fihi narun fahtaraqat, yang mana Allah sebut tengok dan apa tentang pembakaran ni, yang mana kebun ini dimiliki oleh seorang laki-laki yang dah tua dah, al-kibar. Dia dah tua dah tak larat nak jaga kebun tu, yang mana sedangkan pula zurriyah, maknanya keturunan dia boleh jadi anak cucunya itu du'afa, lemah, iaitu kecil lagi. Lalu ditimpakan ke atas kebunnya itu satu musibah, iaitu i'sar. Apa i'sar? I'sar ini angin kencang, angin kuat. Bila sebut angin kuat itu, bila datang angin kuat fihi nar, dan dalamnya ada api. Di sini adalah satu kalimah sains yang perlu dikaji. Allah sebut jelas dah dalam ni. Yang mana udara, angin itu tadi, fihi nar, dalamnya ada api. Tapi sebutnya, yang disebut kalau dibaca dalam kitab tafsir disebut, iaitu angin bila bersama dengan cuaca yang begitu panas. Okay? Sebab tu kita jangan pelik. Di Malaysia pun benda tu biasa berlaku. Kadang-kadang kita kata macam mana hanya kita tengok yang di Turki yang berlaku. Di Turki berlaku kebakaran. Di Australia pernah berlaku kebakaran hutan yang terbesar dalam sejarah dunia. Di US, di Amerika pun pernah berlaku. Kita kata ada orang bakar ke benda tu? Tak. Benda tu semula jadi berlaku, yang mana bila cuaca kemarau panas itu, datang pula angin. Kalau angin yang terlalu kuat, maka di situ berlakunya pergeseran, maka terjadinya spark lah kita kata, maka adanya api. Sebab tu Allah Ta'ala sebut a'sarun fihi narun fahtarqat, maka terbakar. Kalau tempat saya ni biasa ada, kalau ada hutan, orang kata hutan resam, pokok paku pakis tu yang dah kering lama tu, dia jadi apa dia jadi terbakar seni. Orang kata oh ada orang hisap rokok puting dia pergi jentik masuk kat dalam semak tu terbakar. Tak. Sebenarnya tidak begitu. Sebab kalau kita tengok api, melainkan orang yang simbah dengan api dengan petrol yang besar boleh jadi. Kalau putih rokok ni boleh juga jadi. Tapi nak sebutnya, bila cuaca panas, udara ini berlaku, udara angin, adanya angin pula, maka berlakulah kebakaran. Di sini nak membuktikan bahawa adanya oksigen. Jadi cerita ni tadi sebut, sebab tu bila saya terbaca tadi, sebab saya mengajar tafsir Ibn Kathir di surah Nur As-Sabirin di tempat saya. Dan saya pernah bahaskan ayat ini, jadi teringat ayat ini tu yang buka balik, kita baca balik, Allah Ta'ala sebut dah peristiwa ini 1400 tahun. Sebab tu orang kafir ni pada zaman Nabi, orang musyrikin Mekah ni, dia agak pelik bila ada ayat-ayat yang orang kata macam tak masuk akal untuk dipikirkan oleh kita. Kalau kita hidup pada zaman Nabi SAW, na'udzubillah, belum tentu kita ini jadi pengikut pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Baik, insya-Allah itu sedikit saya kongsikan tentang tuan-tuan boleh tengoklah dalam Astro Awani punya yang saya tampak tadi daripada YouTube dah. Okey, YouTube Astro Awani dia buat katakan fakta tu tadi. Okey. Baik, insya-Allah kita sambung kitab Riyadhus Salihin, masih lagi cerita Ka'ab bin Malik. Panjang hadis ni. Kita tak apalah berapa kali pertemuan ni, insya-Allah kita
habiskan pelan-pelan. Yang penting kita ambil ibrah sedikit-sedikit daripada setiap apa yang kita baca, insya-Allah, dan jadikan sandaran untuk diri kita, sebagai amalan pada diri kita untuk kita perbaiki diri kita menjadi seorang hamba Allah yang saleh. Baik. Kalau ingat balik, siapa yang tak ingat dia boleh rujuk balik pada pertemuan semalamnya yang kita bahas, yang mana kita sampai kepada bila mana Ka'ab ibn Malik ini dia hilang kebatilan nak menipu dia itu, yang mana disebut barakahnya Nabi SAW dan barakahnya seorang sahabat yang mencintai baginda SAW. Dikatakan qad adalla qadiman zaha annil batil. Kata Ka'ab ni, bila Nabi masuk je Madinah ni, kata masuk je Madinah sampai di kota Madinah, waktu itu balik daripada Tabuk, dia kata apa? Zaha annil batil. Tiba-tiba hilang rasa dia nak cuba menipu Nabi SAW. Cuma nak kata dia nak cuba mengelak atau dirinya dimurkai oleh Nabi kerana tak pergi perang dengan Nabi, kerana dia tadi sebut dia serba salah nak tinggalkan harta yang baru ada dengan kebun yang sedang berbuah, dengan pohon tumbuh-tumbuhan kebunnya itu sedang rendang, jadi berbelah bagi waktu itu. Ini yang menjadikan Ka'ab bin Malik itu tak jadi nak pergi ikut Nabi SAW. Tapi dalam masa sedih. Lalu waktu itu apa yang berlaku? Waktu Nabi sampai tersebut dah tadi, Nabi pergi kat masjid, Nabi solat dan sebagainya, Nabi pun duduk tadi melihat tempatnya ramainya manusia itu lalu lalang dan sebagainya. Kita kata tempat manusia, Nabi tengok orang macam tu. Lalu waktu itu faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi faqala li, bila mana dia datang ke Nabi, berjalan pergi ke Nabi SAW, dia pun duduk jalastu baina yadayhi, dia duduklah dengan Nabi SAW, duduk berdepan dengan Nabi SAW. Baik. Kemudian apa yang berlaku? Nabi tanya lagi, ma khallafaka ya Ka'ab, apa yang jadikan engkau ni tak nak pergi perang? Dia kata. Oh, kalau kita kena tanya macam tu, bayangkan kita boleh amati hayati peristiwa ini. Ka'ab ini, dia mesti rasa sesuatu, sudahlah. Maknanya Nabi boleh tahu siapa yang dijamin syurga, siapa yang dimasukkan neraka, sebab Nabi mendapat wahyu pada Allah Ta'ala. Jadi bila Nabi tanya begitu, Ka'ab rasa serba salah. Lagi pula kemudian Nabi sebut lagi, Nabi tanya, alam takun qadib ta'ta dhahrak, bukankah pula sungguh engkau telah membeli satu kenderaan, kenderaan yang mana zahab ni belakang. Ada sebab tu dalam zihar ni dalam membelakangkan, menyamakan belakang isteri dengan ibunya, jadi benda tu panggil zihar. Okay. Zahab ni belakang, maknanya zahab belakang ni benda yang boleh ditunggang, maksudnya iaitu boleh jadi kuda ataupun unta. Okay. Jadi Nabi sebut padanya macam seolah-olah kena templeng. Soalan tu Nabi tanya begitu, sudah, aku nak kata apa lagi? Nak kata apa lagi? Nabi dia kata, bukan hang beli dah ke kenderaan baru? Macam itulah, hang beli dah kenderaan baru, awak tak boleh nak pergi Tabuk, pergi perang. Bila Nabi tanya begitu, kata Ka'ab bin Malik, qultu ya Rasulullah, dia kata, aku pun berkata pada Nabi SAW, inni wallahi, dia kata, sungguhnya demi Allah, dia kata. Tengok, dia nak sebut, dan di sini kita kenal siapa Ka'ab sebenarnya. Dia kata, lau jalastu inda ghairik, kalaulah yang duduk dengan aku sekarang ni bukan engkau ya Rasulullah, dia kata, kalau hak duduk dengan aku, depan aku sekarang ni bukan engkau ya Rasulullah, min ahli dunia, daripada kalangan ahli dunia. Maknanya bukan Nabi lah tu, maknanya nak sebut kalau sekarang ni hak duduk depan aku tu seorang ahli dunia. Dia kata, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhati bi'udhur, sungguh aku akan kelentong dah, maknanya saya bagi ringkas, sungguh aku akan beritahu apa dia tentang keuzuranku dan bagai-bagai, daripada aku boleh nak elak je daripada kemurkaan ni, aku boleh keluar je daripada kemurkaan ni. Boleh je aku nak cakap aku ni ada uzurnya, tak boleh lah, rumah ke isteri ke anak aku sakit, boleh je aku nak buat kata macam tu. Dia kata,
Lalu disebut lagi laqad u'titu jadala. Sungguh dia kata, aku telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala satu kelebihan Ka'ab bin Malik ni, jadala, orang yang hebat dalam berbahasa, debat, debit lah, kata. Jadi, dia adalah antara Ka'ab bin Malik ini, seorang yang dianugerahkan, dipanggil tokoh ahli bahasa. Sebab tu, bila sebut tokoh ahli bahasa ni, kita kena faham zaman ketika mana Al-Quran diturunkan di mana di semenanjung tanah Arab, Mekah dan Madinah ini, di bumi Hijaz, kata. Tempat itu adalah tempat yang di mana manusia berlumba-lumba nakkan apa? Nakkan siapakah yang paling ahli ataupun yang paling pakar dalam bab bahasa ni. Sebab itu kalau kita lihat ayat Quran ni terlalu banyak, macam saya sebut tadilah, sampai benda yang ada yang tak boleh nak dijangkau akal. Kalau kita tengok contoh pada ketika saat itu, dia kata, ni nak cerita kita ambil background, latar belakang background Ka'ab bin Malik, dia kata laqad u'titu jadala, dia kata, aku ni orang kata dikurniakan, suruh aku telah dikurniakan boleh untuk bercakap, boleh untuk berdebat dan sebagainya. Okay. Jadi kalau kita lihat daripada latar belakang Ka'ab ini, nak cerita keseluruhan umumnya di bangsa Arab ini tadi, apa dia? Mereka memang hebat dalam bahasa. Sebab tu turunnya Quran ini tadi adalah untuk menjadikan cantas balik, supaya apa dia? Kalau kamu rasa bahasa kamu ni hebat sangat, sebab tu disebutkan dalam riwayat banyak para sahabat, seperti contoh siapa dia? Abu Dhar Al-Ghifari, contoh Abu Dhar Al-Ghifari ini adalah antara juga disebut tokoh ahli bahasa. Lagi siapa? Amru, yang mana di Yaman, disebut seorang yang suka memberi sedekah. Waktu sebelum Islamnya lagi, memang dia suka beri sedekah. Siapa yang singgah bertenang di Yaman, dibukakanlah tempat rumahnya itu, siapa aja nak masuk, nak cerita kayanya dia ni. Tapi bila dia dengar apa dia? Bila dia dengar ada orang duk kata Muhammad, pedagang-pedagang hak pergi Yaman ni sebut Muhammad ini seorang yang siapa dengar percakapannya itu, maka mereka ini akan terpukau. Jadi mereka rasa macam sanksi. Sama pasal Abu Dhar bila dengar tu, dia kata adik dia sebut dak cerita, Unais kata, siapa dengar kata aku, abang saya duk dengar pedagang-pedagang duk cerita Muhammad ni, siapa dengar kalam dia akan terpukau. Jadi kalam di sini maksud apa? Kalam Muhammad, kalam Nabi ni iaitu Quran. Jadi kalau kita lihat contoh dalam ayat Al-Quran tentang kisah Allah datangkan bagaimana Nabi menyebut tentang dalam surah apa dia? Dalam surah Yasin yang kita biasa baca. Cukuplah. Macam mana Nabi boleh cerita dalam bab Nuh? Memang bulan matahari ni kita selalu nampak, tapi Nabi boleh sebut terperinci, bukan melalui Nabi, tetapi Allah Ta'ala yang sampaikan wahyu melalui Nabi untuk sampai pada umat manusia pada waktu itu. Contohnya satu ayat kita baca. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Tengok, Allah kata apa? وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. Saya dulu masa sekolah rendah duk ngaji kitab Alam dan Manusia. Sekolah rendah kan kitab tu Alam dan Manusia ni dia campur sekali, sains ada dalam tu, rasanya geografi pun dalam tu, sejarah pun dalam tu, dia sekali dalam tu. Masa sekolah rendah ingat lagi buku tu. Kalau dah jenam dulu buku tu warna merah, saya ingat lagi. Yang mana fakta yang sering yang sering kita dengar waktu itu, saya dengar waktu saya sekolah dulu, kata matahari dan bumi, bagaimana berlaku malam dan siang itu tadi, matahari tidak bergerak. Sedangkan yang bergerak itu hanyalah bumi yang mengelilingi matahari. Dan bumi itu sendiri pula dia juga berpusing, bergerak. Baik. Tetapi lah yang Quran sebut, sebab tu bangsa Arab waktu tu duk pelik, macam mana Nabi boleh duk kata macam tu? Wasyamsu tajri, dan adapun matahari itu tajri ini berlari. Maknanya bergerak. Matahari itu bergerak. Sebab itu hari ini
telah diubah fakta sains itu, yang mana telah ditemui bahawa ya, matahari itu bergerak tapi tak nampak seperti macam mana berlakunya siang malam yang melalui proses pergerakan bumi ini lebih pantas pada pergerakan matahari. Jadi nak kesannya bila orang tengok 1 tahun, orang tengok rupanya matahari itu beralih. Dia tidak statik. Kalau matahari tak bergerak, kita walaupun bumi saja pusing, kita akan tengok matahari itu akan statik situ saja. Sebab tu saya sendiri perasan depan rumah bila kita keluar dari rumah, perasan masa awal tahun itu matahari tu macam sebelah sini sikit. Bila dah masuk tengah tahun, matahari tu beralih sikit situ. Sebab itu kalau kita tengok penentuan penentuan arah kiblat yang mana berlaku pada bulan Mei dan juga Jun. Okey, berapa bulan saya tengok yang last itu 28 Jun kot yang baru ni kan. Matahari duduk betul-betul di atas Kaabah. Jadi nak sebutnya apa? Nak sebutnya matahari itu bergerak. Tapi bangsa Arab waktu itu, bangsa Arab tak boleh nak terima akal. Mereka kata, Muhammad ni gila apa? Muhammad ni, nak ceritanya, bahasa Quran ini tadi nak mencantas golongan-golongan. Sebab tu Ka'ab bin Malik ini adalah antara sahabat Nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Jatuh hatinya, cintanya terhadap Nabi SAW melalui datangnya wahyu Allah Ta'ala melalui Quran, iaitu Quranul Karim. Mereka rasa, Quran ni begitu hebat. Bayangkan kita, Nabi duk sebut cerita, tiba-tiba sebut kepada bangsa Arab pada waktu itu tentang berlakunya janin dalam perut orang perempuan, rahim perempuan. Allah Ta'ala sebut secara terperinci kot. Daripada alaqah al-mudrah, sampailah jadi macam mana, sedangkan Nabi tak ada scan waktu tu pun. Prosesnya mana alaqah ni benda yang tergantung, melekat. Mana hari ini ada scan, betul benda tu tergantung, melekat, kecil kita nampak. Bila perempuan tu hamil, kita bila scan, nampak benda tu melekat, tergantung. Alaqah, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Macam mana yang dikatakan yang dikatakan, Nabi ni boleh sebut benda tu, nampak benda tu, macam mana Nabi boleh kata macam tu? Itu yang bangsa Arab waktu itu rasa, rasa macam, ya kan Nabi ni. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan, apa kata Allah? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افتراه وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. Tengok kata Allah. Saya takut silap ayatnya. Surah Furqan. Betul, surah Furqan. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افتراه وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. Tengok. Dan telah berkata mereka yang engkar. Siapa yang engkar ni? Golongan Arab tadilah, yang mereka ni duk canang, mereka ni hebat dalam berbahasa ni. Ni yang sebut, kita ambil cerita latar belakang, nak ambil pengajaran ibrah tentang siapa dia ni. Sebab tu tadi dia kata laqad u'titu jadala, aku ni boleh dia nak berdebat, nak kata aku ni orang yang pandai berbahasa, sebut begitu kan. Jadi bila mana orang kafir, orang musyrik Madinah, Mekah lah waktu itu, termasuklah mereka yang tidak mahu meyakini tentang Quran ni tadi, mereka dah kata dia kata, macam mana Muhammad ni boleh duk sebut satu-satu benda ni, macam saya sebut tadi, hak janin dalam perut. Ni yang kata waqala alladhina kafaru, dan telah berkata mereka yang engkar dengan Quran ni tadi, in hadza illa ifkun. Dia kata dia tuduh ni tak lain, ini tak lain, tak bukan. Dia kata hadza ini al-Quranul Karim, dalam tafsir sebut. Mereka tuduh Quran itu apa dia? Ifkun, benda yang dibuat oleh Nabi, suka-suka hati. Maknanya Nabi, pandai-pandai Nabi buat. Ifkun, iftarahu, diada-adakan, direka-reka oleh Nabi. Wa a'anahu, mereka tuduh pula, kata Allah. Dan mereka tuduh Nabi minta tolong orang lain. Apa dia? Minta orang lain tolong rekakan ayat Quran tu. Allahu Akbar. Tengok, mereka sampai tahap tak boleh nak terima akal. Sebab tu kalau kita hari ni, jangan duk rasa kalau kan best kalau duduk zaman Nabi.
ya memang best kalau sekiranya ya iman kita waktu itu kuat. Takut-takut kita ni jadi pengikut Abu Lahab, Abu Jahal waktu itu, na'udzubillah min dzalik. Sebab apa? Banyak benda yang tak boleh nak masuk akal. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ni, apa jahat Nabi dia kata? Betul, benar. Apa? Benar. Sebab tu sampai dia mendapat gelaran As-Siddiq. Apa jahat Nabi sebut je walaupun dia sendiri pun benda tu tak boleh nak faham dulu. Dia kata dulu, apa macam benar? Benar. Apa yang Nabi bawa tu semua benar. Tapi sampai lagi kata Allah peringatkan kita lagi, sampai Allah kata lagi kata wa qalu asatirul awwalin katabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Tengok tuduhan yang begitu dahsyat. Allah rakam dalam Al-Quran. Mereka kata pula Quran ni cerita datuk nenek moyang mereka, datuk nenek apa, cerita mitos lah, cerita dongeng lah, kata cerita dongeng ni macam tu. Nak sedapkan nanti sebab tak boleh, dah kalah dah tak ada hujah dah tak ada apa. Dia kata waqalu asatirul awwalin. Dia kata ni cerita dongeng, ni mitos je ni. Alas sekali macam tu ayatnya yang keluar. Sampaikan dia kata apa dia, iktatabaha, yang mana diminta tulis untuk Nabi SAW ini, fahiya tumla alaihi, dan dia menghafaznya bukratan wa asila, siang pagi petang duk hafaz, nak canang kepada orang bangsa Arab waktu itu. Mereka tuduh begitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ambil kisah ni tadi nak sebutnya latar belakang Ka'ab ibn Malik ini. Dia kata laqad u'titu jadala. Boleh sangat ya aku kalau duduk depan aku ni bukan Nabi, dia kata aku boleh je nak bagi satu alasan-alasan sebab aku ni adalah orang yang dikurniakan satu kepakaran dalam berbahasa, dia kata. Jadi bila dia kata begitu, dia kata walakinnani, tapi dia kata tapi wallahi, dia kata laqad alimtu la in haddathtuka al-yawm haditha kadhib. Kalau aku ya Rasulullah, tengok dia kata aku nak membohong, nak membongak, nak cerita macam-macam alasan boleh je sebenarnya sebab aku ni pandai berbahasa, kata Ka'ab bin Malik. Tapi dia kata wallahi ya Rasulullah, demi Allah, dia kata apa disebut, dia kata laqad alimtu, sungguh aku tahu ya Rasulullah, la in haddathtuka al-yawm, kalau aku menyebutkan pada engkau sesuatu pada engkau pada hari ini, hadits kadhib, satu benda yang dusta. Saya dah sebut dah semalam, tuan-tuan cuba ingat. Dusta ni bahaya tuan-tuan, banyak sangat. Kalau kita kesannya itu adalah masa pada masa akan datang yang berpanjangan. Macam saya sebut kisah semalam, saya tak berulang dah, tuan-tuan boleh tengok cerita hak semalam. Boleh lihat balik di page surah An-Nur Bandar Puteri ataupun di Facebook saya sendiri. Okay. Baik, dia kata bila disebut begitu, boleh je nak cakap, tapi kalau aku nak cerita bohong ke engkau ya Rasulullah pada hari ini ya Rasulullah, dia kata tardi bihi anni la yushikanna Allah yuskhituka alayya. Dia kata kalau aku buat macam tu ya Rasulullah, confirm Allah akan murka atas engkau ya Rasulullah kerana atas perbuatanku. Tengok ni nak ceritanya cintanya Ka'ab ibn Malik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berani untuk berkata benar. Walaupun perit pahitku mana sekalipun, sebab manisnya itu ada. Memang kita akan, bila kita akan diuji oleh Allah Ta'ala, bila kita berani bercakap benar begini, memang kita akan diuji. Orang sekeliling akan kata kita ni, dia ni dia ni akan macam Ka'ab tadi, dia mengaku dia tak pergi perang sebab dia tak ada apa pun, sebab hatinya dah terikat dengan harta dunia tadi. Dengan ada kenderaannya yang baru, kebunnya sedang berbuah dengan rimbun pohon-pohon tanamannya di kebun waktu itu. Jadi benda ni yang menjadikan Ka'ab bin Malik ni tadi, dia tak boleh nak menipu Nabi dah, mengaku je lah. Tapi padahnya memang akan ada orang akan pandang, orang akan pandang hina pada kita. Contoh macam hari ni orang mengaku, kalau kita mengaku orang kan tak boleh percaya dah dia ni. Tapi sedangkan kalau orang yang berakhlak baik, orang yang mengaku tentang kesalahan dirinya, berani mengaku, mereka sepatutnya terima, dia ni seorang yang saleh. Daripada orang yang menyembunyikan, mendusta ataupun berbohong, itu adalah satu benda yang lagi lebih teruk sebenarnya daripada orang yang mengaku kesalahan sendiri. Baik, kemudian disebut lagi, dia kata wa in haddathtuka haditha sidqin,
tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wa jal. Dia kata kalaulah aku berkata benar pada engkau, tajidu alayya, semestinya aku akan mendapati ke atasku ini apa dia? Akan mendapat akibatnya yang mana Allah sajalah yang akan menentukan apakah balasannya terhadap aku. Jadi diserahlah begitu. Maknanya dia mengaku salah, dia kata ikutlah, maknanya aku redha. Makna aku redha yang mana apa dia? Apa jualah keputusan yang Allah nak hukum ke atas aku, maka dia terima dengan terbuka. Ini satu adalah perbuatan yang begitu baik yang perlu kita contoh. Ka'ab ibn Malik, maknanya apa sahaja yang kita buat salah, macam saya sebut, nak mengaku benda hak salah besar ni bukan senang. Maruah kita. Sebab kita tak pernah didik diri kita untuk mengaku daripada kesalahan yang kecil. Sebab tu, macam saya sebut, anak-anak kecil kita, contohnya dia buat salah benda tu kecil je. Macam saya sebut semalam, kita ulang balik supaya benda ni kita jadikan takrif ulangan. Anak kita ambil duit 10 sen tanpa pengetahuan. Tiba-tiba, contohlah ada dua adik anak kita, ada dua. Abang kata, Walid, adik ambil duit 10 sen. Dia buat beli, pergi sekolah tadi. Tanpa pengetahuan. 10 sen tu kecil tak? Nilainya kecil ya Allah. Lepas tu orang kata tak apalah, maafkan. Tapi kita kena didik anak kita sebut macam mana. Walaupun 10 sen tadi, itulah satu kesalahan yang besar. Biar dia rasa salah itu, biar dia merasa salah. Takut esok bila dia dah biasa, dia tak pernah rasa bersalah. Dan dia hilang, akan mula rasa malu pada dirinya. Malu pada dirinya dah tak ada, dia dah rasa biasa dah. Ini yang kita khawatir tengok hari ini. Allah, anak-anak kalau kita lihat mereka yang buat salah ni, dia depan mata, dia dah tak ada rasa. Dia dah tak ada rasa dah. Dia dah tak ada rasa benda tu salah. Sebab apa dia? Kita kena train anak kita daripada kecil itu, yang mana apa dia, mereka bila ada buat salah kecil sekali pun kita kena beritahu salah itu sebenarnya adalah salah yang besar, supaya dia berani mengaku. Kita ajar dia, nak betul ke ambil 10 sen ni, tapi kita kena dalam proses untuk tarbiyah pada anak begitu supaya mereka faham. Okay. Jadi benda sebegini mustahak jadi orang yang berani untuk mengaku kesalahan sendiri. Baik, kemudian dia sebut lagi, dia kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sebut baliklah kepada Ka'ab ibn Malik, lalu disebut Nabi kata apa? Amma hadha faqad sadaq. Dia kata adapun dia ni, siapa Ka'ab bin Malik ni memang bercakap benar. Ka'ab bin Malik ni orang yang bercakap benar, dia kata. Lalu disebut faqum, maka bangun wahai Ka'ab bin Malik, hatta yaqdi Allahu fik. Kita tunggu sehinggalah Allah menentukan apakah hukuman balasan terhadapmu ataupun keputusannya daripada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Nabi sebut begitu, mulalah satu tempoh dipanggil pemulauan. Tengok ujian pemulauan terhadap Ka'ab bin Malik ni. Allah nak, kalau kita tengok Allah, rasa-rasa kita kalau kena macam Ka'ab bin Malik ni goyang lama dah. Tinggal dah Islam ni rasanya. Semua orang duk tengok lain macam. Jom kita tengok, dia kata. Lalu tiba-tiba ujian pertama datang dah. Duk ni. Ujian pertama sebab orang duk istihza' dia. Istihza' ni duk, apa istihza' ni? Apa bahasa kita? Olok, duk ngolok bekau. Olok macam mana dah bahasa? Kita nak kata apa? Allah. Tak boleh nak ni. Tak mari. Pesan tu. Boleh faham istihza' ni. Apa dalam Quran yastahzi'u, mereka cuba untuk mengolok-olok, maknanya duk mempermain-mainkan, macam itulah, duk main-mainkan perasaan orang ni, istihza' ni, macam tu. Wasara rijalun min Bani Salimah, tiba-tiba lalulah satu golongan laki-laki daripada Bani Salimah. Bani Salimah ni lalu. Fattaba'uni, mereka pun ikut aku, dia kata. Faqalu li, berkatalah laki-laki pada Bani Salimah ni kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik cerita ni, dia kata, lalu apa kata laki-laki Bani Salimah ni kepada Ka'ab bin Malik, dia kata, tengok, wallahi, dia kata, demi Allah, dia kata, ma'alimnaka adnabta dhanban qabla hadha. Tengok, dia kata, Ka'ab, ni kami tak pernah dengar pun, sebelum ni kami tak pernah dengar pun
engkau ini orang yang melakukan dosa. Kau ni orang baik. Macam mana kau boleh buat ni? Jadi itu jadi istihza. Walaupun orang tu tak niat nak istihza, tapi perkataan itu dah menjadi dia rasa, ish, aku ni rasa mula dah rasa orang ni macam duk tak kata ish, betul juga tak kena dengan aku. Orang duk kata aku macam tu. Bayangkan kita orang tak pernah tahu kita buat salah. Orang duk sebut tengok orang kata, dia katakan tadi apa? Ma'alimnaka adnabta dhanban qabla hadha. Kami tahu yang hang ni tak pernah buat dosa pun sebelum ni. Tak pernah buat dosa apa pun sebelum ni, dia kata. Lalu disebut lagi, dia kata laki-laki Bani Salimah ni, laqad ajasta fi alla takuna i'tadarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, awak hang tak pergi jumpa aja, cakap je, dia kata kat Nabi ni, cakap kat Nabi ni apa dia? Ya Rasulullah, aku ni ada keuzuran, menipulah dia dah ni. Jadi benda tu sebenarnya istihza ni sebenarnya. Dia olok-olok balik sebab orang dah tahu cerita Ka'ab ni balik ni, dia cerita kata macam tu, mula dia nak ni. Sebab dia dah mengaku balik, aku mula-mula nak menipu engkau ya Rasulullah. Kan dia dah cerita, kita dah baca. Jadi orang duk olok balik, macam orang duk ulang balik kalam dia ni. Saja nak bagi perangat kat dia. Baik. Jadi laqad ajasta fi alla takuna i'tadarta ila Rasulillah. Dia kata, awak tak pergi jumpa ya. Tak pergi jumpa apa nama orang ni untuk apa nama jumpa Nabi ni supaya apa dia supaya engkau ni minta keuzuran je senang. Bohong jelah, tak apa, bagilah alasan apa pun dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah maksud dia. Bima i'tadzara bihi ilaihi al-mukhallafun, macam mana ada lagi orang sebelum kamu pun yang datang tadi. Berapa kita cerita semalam, hadis sebut Thamanina bid'an, yang mana lebih kurang 80 orang yang datang jumpa Nabi waktu itu, yang tak pergi perang juga tapi menyatakan keuzuran, tak tahu apa benar tidak benar. Nabi kata tak apalah kalau asal itu. Tetapi 3 orang yang mengaku yang mana mereka tidak ada keuzuran, berani berterus terang tadi, kan. Okey, lalu disebut dalam hadis ni lagi, dia kata apa, dia kata bila disebut begitu, kenapa tak cakap macam mana orang hak tadi mula-mula 80 lebih orang tu duk cerita bagi alasan ada keuzuran mereka. Faqad kana kafika dhanbaka istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau boleh cukuplah, memadilah dengan engkau pergi minta kat Nabi ni tadi, bagi pada Nabi alasan dan engkau mintakan Nabi permohonan keampunan atas engkau, cukup, selesai masalah. Tak ada nak susah hati macam ni dah, dia kata. Tengok orang duk uluk balik dia benar ni, jadi pun dia pun rasa tertekan. Tengok dia kata, qala Ka'b bin Malik, fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Allah, tengok dia rasa tertekan juga ni Ka'b bin Malik ni. Dia kata apa? Demi Allah, dia kata, hai yu'annibunani, mereka duk ejek ni, dia orang ni duk ejek aku ni. Dia duk rasa dia orang duk ejek aku ni, kata tu istihza tu, dia orang duk ejek aku ni, hatta aratu, sehingga aku nak je kembali an arji'a ila Rasulillah, nak balik pada Nabi. Dia kata fa ukadziban nafsi, aku nak je bohong kat Nabi, patah balik pergi jumpa Nabi, bohong. Tapi dia tak buat. Sebab Ka'ab bin Malik ni orang yang saleh, orang yang baik, sahabat yang baik. Tapi cuma tertekan ni tadi, rasa orang duk ejek aku ni, dia kata. Lalu thumma qultu lahum, dia kata, dia pun tanya lagi kepada kaum lelaki Bani Salimah ni tadi, dia kata, hal laqiya hadha ma'ya min ahadin, ada juga ke orang lain hak jumpa aku macam mana aku jumpa Nabi ni tadi, yang berani mengaku, dia kata tidak keuzuran kerana terpengaruh dengan kebun, dengan ada kenderaan baru sebab jadi hati tu rasa berat nak pergi perang. Okey. Lalu jawab laki-laki golongan laki Bani Salimah ni sebut, kata, na'am laqiyahu ma'aka rajulani qala mislama qulta. Ada 2 orang lagi yang sama macam engkau, mereka sebut sama macam mana engkau disebut, yang mana mereka tak pergi perang sebab hati mereka itu berbelah bagi dengan nak tinggal kebun tengah perang. Macam kita musangking tengah banyak. Musangking tengah banyak weh. Dah tengok hari ni musangking turun harga RM20 sekilo. Dah kebun banyak, tiba-tiba suruh pergi perang. Allah, askar lah, contoh Ami lah, dia ada kebun, contoh ada kebun, tiba-tiba datang nak pergi pedak dia. Tapi
orang yang taat dia pergi, tak ada masalah. Contoh kita bukan askar lah contohnya, kita orang biasa ni pun ada benda yang kita nak sangat benda pergi suatu tempat, contoh bukan kita dapat suatu benda, tiba-tiba ada orang suruh kita pergi tempat lain, sedangkan kita baru nak menikmati benda tu, kita pun akan usaha cari alasan macam-macam. Ni okey, Allah nak uji Ka'ab bin Malik. Jadi dia kata ada lagi dua orang ni yang sama macam engkau wahai Ka'ab, dan mereka sebut macam mana engkau sebut wahai Ka'ab, dia kata. Okey, 3 minit lagi azan, jadi kita berhenti sekejap, lepas tu kita sambung sikit je, 3 minit lebih kurang, lepas tu kita akan berhenti. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang insyaAllah. Dia kata wa qila lahuma mithla ma qila lak. Mereka pun sebut, dikatakan mereka berdua tu samalah apa yang kau sebut, macam itulah dia sebut. Qal qultu man huma, aku pun tanya pada laki Bani Salimah ni, siapa mereka berdua tu? Siapa mereka berdua? Ini yang jadi semangat dia balik tu. Dia jadi motivasi pada dia, litahrid, dapat motivasi daripada dua orang laki-laki ni. Siapa dia? Dia kata, dia tanya siapa dua laki-laki itu? Lalu dijawab oleh golongan Bani Salimah ini, Murarah ibn Rabi'ah al-Amiri wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Dua orang, siapa? Murarah dan juga Hilal. Ingat macam tu, nama pendek pun cukup dah. Siapa dia? Dua orang lagi, Murarah dan juga Hilal. Okey. Mereka berdua ini pun sama macam Ka'ab bin Malik, cuma umur mereka tu lebih tua. Dan disebut dalam riwayat ini lagi, fadzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran. Lagi hebat dua orang ni. Mereka ini orang lelaki yang dia memang tahu, terkenal, dua laki-laki yang soleh, yang baik. Tiba-tiba boleh buat salah. Tak mau pergi perang dengan Nabi, pergi ke perang Tabuk kerana tergoda kerana tergoda dengan kebun mereka dan sebagainya. Dan mereka berdua ini adalah syahida badran. Mereka adalah dua orang yang menjadi saksi perang Badar, iaitu ikut Nabi pergi perang Badar. Perang Badar ni, kalau kita baca riwayat perang Badar ni, siapa yang pergi perang Badar ni adalah satu benda yang orang kata nama tu harum sungguh lah. Nama tu harum. Sebab itu perang pertama, sedangkan disebut didaftarkan dalam satu buku khas, dicatat. Sebab tu sampai ke hari ini, nama-nama orang yang pergi perang Badar tu sampai ke hari ini kita boleh tengok, lihat. Berbeza dengan perang hak lain. Sebab tu disebut oleh Ka'ab bin Malik sendiri tadi, perang Tabuk ni tidak didaftar siapa yang pergi sebab terlalu ramai, dan kalau yang tak pergi tu mungkin orang tak apa nak perasan yang tak pergi. Jadi begitu. Jadi bila dia kata dua orang ini tadi adalah orang yang bersaksi ataupun orang yang pernah pergi perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, dia kata maka dia pun jawab, Ka'ab bin Malik kata, li fihima uswatun. Ni dua orang ni dah jadi contoh yang baik pada aku, yang mana dua orang ni lelaki yang soleh, menjadi saksi pada perang Badar, berani mengaku salah, maka aku ambil dua orang ini sebagai motivasi, uswah. Uswah ni contoh yang baik untuk aku ikut macam mana dibuat oleh dua orang ni tadi. Jadi dia pun tadi mula-mula asal istihza, diejek tadi, dah nak macam down lah, naik balik orang kata keimanan tu, semangat itu, kerana dia adanya dua laki-laki lagi. Baik, kita bagi lawan azan dulu, dah punya longan azan, insyaAllah kita berhenti sekejap, kita sambung balik insyaAllah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, kita sambung sikit lagi Panjang hadis ni tuan-tuan. Ada beberapa muka lagi. Hadis memang begitu panjang. Jadi tak apalah, kita pelan-pelan habiskan insya-Allah. Okey, kita ambil ibrah sikit. Baik. Bila mana dia dah jadi ada semangat balik ni tadi, apa dia daripada dua orang saksi perang Badar ni tadi pun sama juga, kes yang sama, berani mengaku juga, jadi dia pun semangat. Jadi dia ada uswah bagi dia. Okey. Lalu kata Ka'ab bin Malik lagi, famadaitu, aku pun berlalu haina zakaruhuma, lepas daripada golongan Bani Salimah ni tadi, dia cerita kat dia dua lelaki yang lain pula, iaitu Murarah dan juga Hilal, dia pun pergi. Okey, baik, mula. Okay. Apa dia? Dia kata, Ka'ab bin Malik sebut, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhat thalathah min baini man takhallafa anhu. Nabi sebut, dia kata Nabi larang, Allah tengok, Nabi larang untuk apa dia kata, an kalamina, dari bercakap dengan kami, tak boleh, jangan bercakap dengan dua orang ni, tiga orang ni. Siapa dia tadi? Murarah, Hilal dan termasuk Ka'ab bin Malik. Jangan cakap dengan dua orang ni, ayyuhat thalathah min baini man takhallafa anhu, mereka kerana sebab yang tidak pergi perang ni sebab tidak ada alasan yang kukuh, sebab mereka tak pergi kerana tergoda sebab kebunnya dan sebagainya. Okay. Kata Ka'ab bin Malik lagi, dia cerita situasi keadaan di Madinah waktu itu, macam mana pemulawan orang Madinah terhadap mereka bertiga ni tadi. Dia kata, lalu dia kata fajtanabana nas, maka semua orang menjauhi kami. Dia kata, orang Madinah semua, kita macam mana kalau saya duduk di Bandar Tasik Puteri ni, saya mengaku salah pada orang ni, saya telah buat sekian dan saya tak berpindah pun, saya tetap duduk sini, orang kenal saya, orang tak tengok, tu ustaz tu, orang kata, jangan bimbang, jahat. Contoh kita buat, rasanya kita pembelah, pindah, cari rumah lain lah. Tapi tengok Ka'ab bin Malik ni sebut, dikatakan lagi, ataupun dia berkata lagi, siapa Ka'ab bin Malik kata, taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard fama hiya bil ard allati a'rifu. Dia kata berubah sungguhlah, berubah betul diorang ni terhadap kami. Maknanya 360 darjah berubah terus. Sebelum ni boleh menyembang, Assalamualaikum macam kita lah, Assalamualaikum macam tu. Tiba-tiba berubah terus orang-orang sekeliling di Madinah terhadap tiga orang ni tadi, sehingga tanakkarat li fi nafsil ard, sehingga kan dalam bumi, dalam dunia ni, orang kata, orang tak kenal dah aku. Macam tu, orang tak kenal aku. Fama ya bil ardil lati a'rif, dan sebenarnya aku tahu yang atas dunia ni tadi orang kenal, tapi orang macam dah tak kenal aku dah, dia kata. Orang dah tak kenal lah. Berlaku begitu. Falabitna ala dhalika 50. Cerita pemulawan ini berlaku 50 malam. Jadi dia akan cerita 50 hari lah, senang kata. 50 hari 50 malam. Macam tu maksud dia. Okay? Jadi Ka'ab nak cerita apa yang berlaku dalam sepanjang tempoh 50 hari itu yang dia lalui. Itu yang dia jadi hari ni panjang ni. Nak cerita satu persatu. Lalu sikit lagi kita ambil sebagai penutup ni. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani. Dia kata adapun dua orang laki-laki tadi, siapa Murarah dan Hilal ni, apa dia? Mereka menetap saja di rumah, tak pergi ke mana pun. Wa qa'ada fi buyutihima, mereka tinggal di rumah, tak keluar mana pun. Yabkiyani, menangis sepanjang hari. Sedih je, mesti bengkak matanya. Nak keluar tak berani, rasa malu. Duduk dalam rumah je. Wa amma ana, dia kata. Dia lain pula. Wa amma ana fakuntu ashabbal qaum, dia kata. Aku ni beza, dia kata. Dan aku ini asyabba, lebih muda daripada hak dua orang lagi. Maknanya dia ni disebut asyabbal qaumi wa ajladahum. Maknanya lebih kuat, lebih kental jiwanya ya. Maknanya dia ni orang kata kebal sikit lah sebab muda lagi. Dia kata, jadi orang kata taklah, orang kata macam dua orang ni sebab mungkin kerana faktor umur usia tu, jadi mereka agak sukar untuk menerima keadaan sebegitu.
Fakuntu akhruju fa ashhadu salah ma'al muslimin, dan aku pun keluar macam biasa melihat orang-orang dan aku solat bersama dengan orang muslimin. Wa atufu fil aswaq, aku pun pergi jalan-jalan di pasar-pasar. Wala yukallimuni ahad, tak ada siapa pun yang bercakap dengan aku, dia kata, sehingga dia sendiri datang pada Nabi. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da salah. Dia sampai dia pernah berjumpa Nabi, dia bagi salam kat Nabi, tapi tak ada, Nabi tak jawab salam dia, tapi dia duduk WhatsApp, Nabi jawab ke tak. Nanti kita akan lihat lagi, sambung lagi hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin untuk kita ambil pengajaran, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu, saya mohon maaf. Jadi ceritanya tu macam tersangkut-sangkut, biasalah macam cerita 7 hari mencintaiku. Drama Melayu kan macam tu kan. Alamak, mau nak tengok dah. Biasalah. Jadi tuan-tuan tunggulah cerita ni seterusnya, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf, insya-Allah ada pertemuan, ada kelapangan, dikurniakan kesihatan yang baik. Saya akan sambung hari ini, insya-Allah, pada setiap awal satu hari bulan, dan juga 31 hari bulan. Kalau bulan tu ada 31 hari bulan, maka ada kuliah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat, insya-Allah. Wallahu taala alam. Saya akhiri pertemuan yang mulia pada malam ini dengan kalam yang mulia. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, insya-Allah.